علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan dan puan, kita teruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab 50 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk wanita yang dikarang oleh Syekh Majdi Sayyid Ibrahim hafizahullah. Dan kita akan sampai ke wasiat ataupun pesanan yang ke-12 yang diberi tajuk gurauan yang dibolehkan. Maknanya bahawa dalam Islam itu agama fitrah, agama yang sesuai dengan kejadian manusia. Sebab jadi manusia itu ada masanya perlukan senda gurau, tidak selamanya serius, ya. Ada sense of humor, ya. Ada masanya kita perlu kepada senda gurau, perlu kepada hiburan, kesenian. Ada masanya, ya. Perlukan kepada seloka, perlukan kepada syair ataupun syair, pantun gurindam. Begitulah manusia, ya. Manusia itu dengan kepelbagaiannya, dan Islam meraihkan fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, fitrah yang Allah jadikan. Maka demikianlah, ya, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, tidak ada gantinya pada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Jadi di atas tajuk itu kita masuk hadis pesanan Nabi kepada wanita, dan selalunya dalam kitab ini melalui Aisyah radhiyallahu anha. Bunyinya ialah an Aisyah binti Abi Bakrin ummul mukminin radhiyallahu anhuma annaha zaffat imra'atun ila rajulin minal ansar faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah ma kana ma'akum lahwun fa innal ansar yu'jibuhumul lahwu. Hadis rawahu Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni juga digelar sebagai Ummu Abdillah. Nabi yang gelar dia sebagai Ummu Abdillah. Dan Nabi juga gelar dia sebagai Humaira, ya. Humaira itu ialah wanita yang kemerah-merahan rupanya, mukanya. Panggilan manja Nabi, ya, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi dengan Aisyah ni Nabi cuba mengubah suai keadaan Nabi dengan Aisyah ini. Aisyah muda belasan tahun, ya. Nabi 50-an 60-an. Jadi tentulah perlu kepada pengubah suaian suasana. Nabi tidak terbawa-bawa dengan usianya, yang faktor usia begitu, ya. Nabi turun ke tahap Aisyah. Aisyah gemuk lumba lari, ajak Nabi lawan lari. Itu belasan tahun. Nabi taklah pula meningkah. Nabi pun lawan lari dengan dia. Kadang-kadang Nabi menang, kadang-kadang saja Nabi buat kalah. Dia seronok. Aisyah ni tadi ngekek, ya. Ngekek bahasa kita, ya tak? Ngekek, ya tak? Kalau ya. Itu dia. Kadang-kadang bila minum, ya. Bila minum kan minum secawan sekali, Atau mana tadi Aisyah minum kat mana? Bahagian mana Aisyah minum tadi? Kenapa? Nabi minum bahagian itu juga. Romantisnya, ya, romantika hidup Nabi. Maknanya Aisyah rasa dirinya diberikan penghargaan
apresiasi kata orang kita ya tak, diberikan maknanya kita kata penghargaan, santunan. Tak adalah Nabi itu kira serius je, ya, bukan begitu peribadi Nabi. Ya, Nabi itu akan turun ke level tahap, kalau Badawi dengan cara Badawi, kalau orang diplomat dengan cara diplomat. Pernah Badawi datang, Badawi ni orang darat, cakap dari jauh, tak ada slow volume dia, tak ada fine tuning, tak ada, dari jauh dah, ya tak, ya Muhammad ana uhibbuka fillah, kata dia dari jauh. Dah lah sampai atau demo duduk padang pasir, tak boleh cakap slow-slow ni, macam ni cakap dari jauh, panggil pun ya Muhammad ana uhibbuka fillah. Nabi terus jawab dengan laras yang sama, almar'u ma'a man ahabba, kata Nabi, seseorang akan bersama dengan siapa yang ia kasih. Dia kata ya Muhammad, saya kasihkan di kau, aku sayang kepada engkau kerana Allah, uhibbuka fillah. Jauh bunyi tagur, kata orang Perak. Tagur tu gamak guruh lah, gamak orang tak. Nabi jawab bunyi tagur juga, almar'u ma'a man ahabba, kata Nabi. Tak dandan, Nabi pun jawab juga. Lolo kata Kelantan kata deh. Kata Nabi, seseorang akan bersama dengan siapa yang ia kasih. Tak sampai lagi Nabi terus menyahut apa yang dibicarakan oleh si Badawi tadi. Ya. Kata berjawab, gayung bersambut, terkilat ikan, jala pun tiba. Ya. Gitu cara dia. Seronoklah Badawi tu. Versatility orang putih kata, ya tak? Versatilenya Nabi itu dengan semua orang. Aisyah dengan Aisyahnya, Badawi dengan Badawinya, orang diplomat dengan cara diplomatnya. Bahasa Nabi, ya tak, akan melihat siapa. Likulli maqam, kata Nabi, likulli maqam maqal, likulli maqam maqal. Bagi setiap kedudukan itu ada laras bahasanya. Ya, likulli maqam, bagi setiap maqam kedudukan itu ada maqalnya, ada bicara bahasanya. Tan Sri cara Tan Sri, Puan Sri cara Puan Sri, ya. Jadi bukan Islam menolak protokol, ya, Islam menerima protokol, sebab memuliakan orang yang mulia itu sebahagian daripada agama, ya. Memuliakan orang yang mulia itu adalah sebahagian daripada agama. Man laisa minna man lam yuwaqqir kibarana, kata Nabi. Bukan daripada umat aku orang yang tidak memuliakan dan menghargai orang-orang yang mulia, yang lebih tua. Laisa minna man lam yuwaqqir kibarana wa lam yarham sigharana, dan tidak mengasihi anak-anak, ya, anak-anak muda, anak-anak kecil. Bukan daripada umatku mereka yang kejam, mereka yang zalim, ya. Bukan daripada umatku mereka yang tidak menyayangi anak-anak muda, ya, tidak menyayangi maknanya kanak-kanak, tidak menghormati orang tua. Itu bukan umatku. Jadi pembinaan watak, ya, adalah sebahagian daripada agama. Agama ini bukan kira nak bagi halal haram je, ya, bukan kira nak hukum je, tak, bina pribadi, ya, bina watak pribadi, sehingga akhirnya kita menjadi cermin, ya, kepada orang lain. Cermin ni tuan-tuan, dia mesti jelas, jernih, supaya dapat memaparkan imej yang jelas, ya. Dipanggil apa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu menjadi cermin kepada mukmin yang lain. Kita zaman-zaman lama dulu, ingat tak? Kan ada cermin yang jenis lama-lama dulu, ya, yang bila kita tengok hidung dah berlapis, hidung dah 3 hidung kita, dah bersagi kepala kita dah sampai 3 segi, ya. Dia memaparkan imej yang disebut sebagai crooked image. So kita tak mau orang Islam ni dengan kasarnya, dengan kesatnya, kerah, kasar, kesat, sampai orang kata apa pahal Islam apa ni? Hidup lesio, tak sia Kelantan kata deh. Tak sia. Bila dah
dia tengoknya orang Islam, sesama Islam tu nak bergocoh je, nak berkelahi je. Tak ndok langsung. Ndok lah, sama dia pun asyik bertengkar je, asyik berkelahi je. Dia orang bukan Islam, sudahnya melihat imej itu dengan imej yang buruk. Sebab itulah kita menjadi cermin kepada orang lain, ya. Baik. Jadi Nabi tadi saya kata bagaimana dia turun ke bawah dengan cita rasa Aisyah. Ini pun penting lah. Kok ada orang nak beristeri muda so. Ya tak? Janganlah kira keras kita je yang dah pencen ni. Kok ada isteri muda. Kok ada rezeki pula. Ya tak? Awak tidaklah jalan ngundur. Radhiyallahu anha. Ini adalah berupa doa yang diabadikan dalam suratul Bayyinah. Sebab dalam suratul Bayyinah Allah nyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meredai mereka. Justru itu bila kita jumpa je nama sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Ya, sebab begitulah Allah akreditasi Allah kepada para sahabat. Ya, akreditasi Allah kepada para sahabat tu begitu, radhiyallahu anhum, Allah meredai mereka. Justru kita pun mengakreditasi para sahabat, kita kata radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Jadi kata Aisyah, annaha zaffat imra'ah ila rajulin minal ansar. Diterjemahkan di sini bahawa dia menghantar seorang pengantin wanita kepada pengantin laki-laki daripada Ansar. Kita sedia maklum bahawa masyarakat Madinah itu, ya, masyarakat Madinah itu sifatnya ialah pluralistik. Di sini tak sama dengan pluralisme, ya. Adapun pluralisme itu maknanya lain, maksudnya ini pluralistik itu ialah berbagai-bagai. Ada Ansar, ada Muhajirin, ya. Jadi bagaimana nak mengasimilasikan, bagaimana nak disatukan hati-hati Ansar, Muhajirin? Bukankah Nabi melakukan perkongsian pintar, strategic engagement di antara maknanya Muhajirin dengan Ansar? Antara lain ialah petani dipersaudarakan dengan petani, Ansar dipersaudarakan dengan petani, maknanya kita kata Muhajirin. Ahli peniaga Ansar dipersaudarakan sebagai saudara angkat kepada ahli perniagaan Muhajirin. Ya. Penternak dipersaudarakan dengan penternak. Kita sebut sebagai perkongsian pintar. Jadi strategic engagement ini sudah ada dalam kepala Nabi. Sebab Nabi seorang yang strategis. Nabi tu jangan kita nampak nak ikut sunnah dia tu, kira nampak tamar, lepas tu nak nambah seorang lagi. Bukan itu je sunnah Nabi. Tidak. Berfikir secara strategik itu pun adalah cara Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau tengok balik turun ayat itu, luar biasa. Turun ayat demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasul contoh terbaik. Kalau kita tengok balik turun ayat ini, semasa Nabi turun padang menggali parit demi mempertahankan keselamatan Madinah. Turun ayat ni. Kalau nak ikut Nabi, sunnah Nabi itu dia. Turun padang merasai penderitaan umat. Ya, merasai penderitaan dan kegelisahan umat dan ketakutan umat kerana dikepung oleh tentera Ahzab. Lalu Nabi dengan perasaan bertanggungjawab, sense of responsibility, ya, syuur bil mas'uliyah, cakap orang putihnya, cakap orang putih pula, cakap Arab, syuur bil mas'uliyah, sense of responsibility Nabi itu. Nabi turun, Nabi sendiri gali khandaq, turun ayat laqad kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah, demi sungguhnya bagi kamu pada diri Rasul contoh terbaik. Maknanya bukan Nabi tengah naik pelamin nambah seorang lagi turun ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yalah, sebab kadang-kadang kawan-kawan ni gemar sembang nambah cawangan sunnah Nabi. Jangan nampak sunnah Nabi yang itu je weh. Gulim perin Nabi tu kena tahu juga. Ya tak? Lenteng lerin Nabi tu kena tahu juga. Itu dia. Ya tak?
Jadi di sini katanya Aisyah radhiyallahu anha selaku ummul mukminin, bonda kepada orang yang beriman, sebab semua isteri Nabi adalah ummahat. Ya tak? Dia katakan wa azwajuhu ummahatuhum. Ya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ini ayat Quran dalam suratul Ahzab disebut an-nabiyyu aula bil mu'minin, nabi itu lebih aula, lebih utama bagi orang mukmin lebih daripada diri mereka sendiri, ya. Kemudian isteri-isteri Nabi adalah bonda-bonda mereka, wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi menjadi satu tanggungjawab bonda mencarikan jodoh bagi anaknya, menjadi tanggungjawab ayahanda mencarikan jodoh untuk anaknya. Maka disitulah kita lihat bagaimana cakna dan prihatinnya Aisyah mencarikan jodoh untuk seorang wanita muhajirin, ya, untuk dikahwinkan dengan rajulin minal ansar, laki-laki daripada ansar. Jangan terbawa-bawa dengan sentimen, ya, kamu orang luar, kami orang dalam, kami orang ansar, kamu orang muhajirin. Tak. Sebab al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin sesama mukmin bagaikan binaan, yashuddu ba'duhum ba'dha, saling kuat menguat di antara satu sama lain. Budaya tu bukan senang nak ubah tu. Orang Arab tuan-tuan, dia ada budaya suka kahwin sepupu dengan dua pupu. Ya, dia tak mau lari jauh. Dia tak nak lari jauh. Kita di daerah kita ni ada satu kampung namanya Kampung Tok Bisan. Di belah Lasah tu, Felda. Nama kampungnya Kampung Tok Bisan. Pasalnya weh, ya Allah, dema kahwin keliling itu je. Pok-pok lerok dema je. Tak nak kahwin jauh-jauh, tak nak mengambil anak mikir. Mak kata, sudah nama kampung tu Kampung Tok Bisan nama. Semua yang ada dalam kampung tu berbisan sama je tu. Arab ada kecenderungan begitu. Dia nak kahwin yang sepupu, dia nak kahwin dua pupu, dia tak nak cari yang jauh-jauh. Jadi Nabi cuba nak pecahkan, Nabi dengan dan juga tanggungjawab Aisyah melihat, ya, Sayyidatina Aisyah bagaimana nak pecahkan kepompong pemikiran itu. Lalu Aisyah ambil inisiatif untuk jodohkan, mempertautkan kasih bainal muhajirin, ya, wal ansar, antara seorang laki-laki, seorang wanita daripada muhajirin, yakni muhajirah, berkahwin dengan seorang laki-laki daripada ansar. Jadi jangan terbawa dengan sentimen orang dalam dengan orang luar, ya. Umat ini perlu disatukan, ya, perlu dikukuhkan, disepadukan, ya. Lalu Nabi punya respon, ya, apa respon Nabi? Tuan-tuan, di sini kalau kita lihat perkataan yang digunakan ialah zaffat. Zaffat daripada perkataan zafaf. Zafaf ialah majlis perkahwinan, ya. Majlis perkahwinan disebut sebagai zafaf, dan orang kita selalu sebut sebagai walimah. Sebenarnya dalam bahasa Arab walimah tu ialah kenduri. Ya, dalam bahasa Arab walimah tu ialah kenduri. Walimatul aqiqah itu biasa. Kenduri akikah. Kalau kita guna walimatul aqiqah, tentu orang kata, bukan walimah, kekah. Kita nyebut aqiqah tu kekah. Gemuk kat rengkeh benar, ada. Itu yang pe'ah tu. Sebenarnya rafi'ah, ada. Rafi'ah, darajatal aliyatar rafi'ah, udah pe'ah. Ya Allah. Last sekali tinggi, ada. Dan Arab sebut walimah tu, sebenarnya walimah tu means kenduri. Aulim walau bisyatin, kata Nabi, berkendurilah walaupun dengan seekor kambing. Jadi Nabi guna perkataan aulim. Aulim tu daripada walimah, ya. Walimah itu maknanya ialah kenduri. Walimatul arus, ya, walimatul urus. Kenduri perkahwinan, dia walimah tu kenduri, dan urus itu perkahwinan, dan zafaf pun adalah perkahwinan. Pengantin laki-laki dipanggil arus, pengantin perempuan dipanggil aris, ya. Apa orang putih ada groom and bride, ya, saya tak ingat.
Jadi kalau kata tuan-tuan perasan dalam nasyid kita, Nabi itu disebut sebagai pengantin timur dan barat. Arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya arusal khafiqaini, kau penyeri timur dan barat. Sebenarnya arus ialah pengantin lelaki. Nabi itu dianggap oleh mereka yang terima kehadiran Nabi, ya, bagaikan pengantin yang ditunggu-tunggu, ya, ya. Kan dikatakan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, kan, kau bagaikan matahari, ya. Jadi begitulah, ya arusal khafiqaini, wahai arus bagaikan pengantin timur dan barat yang ditunggu-tunggu. Kan orang setengah orang tak sah pergi kenduri kalau tak tengok pengantin. Syarat sah pergi kenduri. Welo. Ada satu hari tu saya pergi kenduri. Tiba-tiba saya dengar, welo, ayam kedah dengan ayam serama. Awak ni lurus benda mencari mana ayam kedah, mana ayam serama. Apa dia mengata pengantin seorang tinjau tinggi sangat, pengantin lakinya yang kedah, pengantin perempuannya rendek ayam serama, katanya. Ya Allah. Yang kita lurus benda mencari mana ayam kedah, ayam serama ni. Apa dia mengata pengantin. Cukup haru betul, ya dah. Sebenarnya yang kedah tak boleh dengan ayam serama, rosak baka. Itu kalau dia yang berayam lah, ya. Kalau yang jaga ayam, yang melihara ayam tak boleh tu. Apa? Rosak baka, ya dah. Rosak baka, ya dah. Jadi perkataan arus, ya, arus ialah pengantin lelaki, aris ialah pengantin perempuan, dan keduanya itu dipanggil sebagai urus, ya. Dan kemudian kita ada perkataan zafaf. Di sini digunakan perkataan zafaf sebagai makna perkahwinan. Annaha zaffat imra'ah, dia memperkahwinkan seorang wanita, iaitu Aisyah tadi ambil inisiatif sebagai bonda harus menjaga kebajikan, ya, anak anda. Maka dibawa, ya, wanita ini untuk diperkahwinkan dengan seorang laki-laki daripada kalangan Ansar. Jadi Nabi respon. Nabi kata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, maka ma'akum lahun, wahai Aisyah, tak ada kehiburan-hiburan, ya, tak bolehlah kenduri kahwin tu apa kenduri kematian. Kenduri kahwin janganlah senyap je. Senia, ya. Apa kenduri kahwin mereka ni senia, ya. Senyap je. Siapa mati? Siapa mati sudah. Jadi kenduri kahwin itu, Nabi di sini kita lihat bagaimana tajuk kita tadi bahawa Islam tidak menolak, ya, Islam tidak menolak gurauan, hiburan, kesenian, sebab itulah fitrah manusia. Gemar, seronok. Itu kahwin takkan tak seronok. Tambah kalau kahwin tu buat hari raya pula. Oi, 2 kali raya, sakan raya ni ada. Kenapa? Pertama seronok raya, yang kedua seronok kahwin. Tak usahlah kenduri buat bulan Syaban. Tak apa-apa, nak ngadap puasa. Takkan berit tak makan, ya tak? Jenuh nari, ya tak? Jangan seksa budak, ya tak? Jangan seksa budak, ya tak? Berbudak sekarang kan yang reti mikir, kita lah kena ada fikir kenang, ya tak? Orang lama kata fikir kenang, biar ada tengok petir, ya, macam mana? Biar ada pandang, biar ada tengok petir, tak reti saya. Biar biar ada pandang, biar ada tele, biar ada tele, ya tak? Biar ada macam mana, ya tak? Lagi satu, biar ada maknanya perhati, ya tak? Biar ada perhati, ya tak? Pada mesti ada fikir kenang, mesti ada fikir yang kadap, kenang yang dulu, ya, kenang yang dulu. Jadi maknanya di sini bahawa bagaimana dalam konteks ini Nabi bertanya kepada Aisyah yang host, tuan rumah kepada kenduri tu, maka nama akum, ya, maka nama akum lahun, tak ada ke hiburan-hiburan sikit? Ini saya nak sebutnya bahawa bagaimana jiwa Nabi menjiwai perasaan manusia. Sebab itu Nabi itu dianggap sebagai Nabi kemanusiaan.
Ya, nabi kemanusiaan, humanity dia tinggi. Tak ada pula bila ikut nabi tu tegar, straight je, serius je. Tak nak nyongin pun. Tahu dia tu warak dun wa barqun. Tak ada apa itu pula nabi Tak ada pula apa itu. Ya tak? Versatility nabi itu ialah nabi sampai bertanya kepada Aisyah. Aisyah sebagai host tuan rumah, tak ada kehiburan sempena perkahwinan ini. Sebab itu ada hadis lain, Nabi suruh supaya maknanya idribu ad-dufuf, ya, maknanya palulah duf ni macam rebana lah, duf ni macam rebana, tapi dia tak nipis macam rebana kita kecil tu tak, dia besar rebana dia, dan bunyinya lain, bunyinya ialah seronok kita dengarnya. Jadi Nabi suruh supaya kemeriahan suasana itu diwujudkan, dihadirkan bagi menggembirakan kedua pengantin dan juga orang ramai. Jadi Nabi punya respon, Nabi punya sensitivity, Nabi kata, wahai Aisyah, sebagai tuan rumah takkan tak ada hiburan sedikit, ya tak? Makana ma'akum lahun fa innal ansar yu'jibuhumul lahu. Sesungguhnya orang Ansar, kata Nabi, sukakan hiburan. Ini apa maksudnya? Ini nak maksudnya ialah bagaimana Nabi membaca siapa di hadapan. Ya, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah dengan manusia, ya, berinteraksilah dengan manusia atas kadar akal mereka, kecenderungan mereka. Maka dalam dakwah ni kita disuruh bukan hanya tafaqquh fid din, faham agama mendalam, tapi tafaqquh finnas, faham manusia, dan tafaqquh fi tatawur, faham perkembangan zaman. 3 ya. 1, tafaqquh fid din, tak cukup. Tafaqquh finnas, faham mendalam manusia yang kita hadapi. Di sini Nabi faham Ansar, itu pemimpin. Ya, pemimpin itu yang memahami jiwa rakyatnya, kecenderungan rakyatnya. Tak maunya, ya, dia kira ngenok dia je, tak maunya. Dia kena bersama, ya tak? Melihat kita dengan anak-anak kita pun begitu juga. Ada sensitivity kita, jangan kira kita je, itu pun wayang kulit. Wayang kulit langsung tak bagi peluang dari bawah dia je. Tak, katanya tu wayang kulit. Asyik orang bawah nak berlabun je, itu wayang kulit. Islam bukan rupa itu. Ya, jadi Nabi boleh turun dan Nabi boleh membaca manusia, kerana kejayaan dakwah itu mesti ada 3. Pertama, tafaqquh fid din. Kedua, tafaqquh fin nas. Ketiga, tafaqquh fi tatawur. Faham mendalam agama, nombor 1. Faham mendalam manusia, nombor 2. Faham mendalam perkembangan semasa. Barulah ada kejayaan dalam dakwah itu tadi. Jadi di situlah kita lihat keberhasilan dakwah Nabi, ya, yang perlu dipahami dalam pengurusan dakwah. Dakwah pun kena ada management, ya, dakwah pun kena ada management. Mana mungkin kita nak mengharapkan orang terima Islam ini dengan cara yang kasar, dengan cara yang kesat, dengan cara yang keras, ya. Islam bukan begitu, ya, Islam bukan begitu. Jadi maknanya kita kata bahawa bagaimana Nabi kata pada Aisyah, kenapa reasoningnya, apa sebabnya yang perlu kepada hiburan tu, fa innal ansar yu'jibuhumul lahwu, sesungguhnya orang Ansar tersangat suka kepada hiburan sempena perkahwinan. Jadi di sinilah maknanya kita kata bahawa Nabi memberikan saranan kepada kita bahawa fitrah manusia jangan diabaikan, sebab apabila kita sudah ada kesedaran Islam, jangan kita anggap bahawa Islam ini dianut dalam bentuk yang kaku, yang jumud, yang maknanya yang tidak anjal. Ada keanjalannya tetapi tidaklah melampau. Dipanggil bila tafrid wala ifrat. Bila tafrid wala ifrat. Tafrid ialah kita cuai, kita abai, kita menafikan sesuatu. Ifrat ialah kita melampau sangat, terlebih daripada limit. Itu ifrat.
Jadi Islam itu sederhana. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat sederhana. Jadi tidak cuai dan tidak pula ekstrim. Bahkan kita memilih khairul umur awsatuha, kata Nabi, sebaik-baik perkara ialah awsat, pertengahan, ya, pertengahan. Tuan-tuan dan puan-puan, itu syarahan sedikit, belum lagi kita baca daripada Ustaz Majdi Sayyid Ibrahim dan kemudiannya diterjemahkan, ya, oleh sahabat kita, insya-Allah. Cuba kita lihat dia punya sedikit, dia punya ni, dia kata apa? Islam adalah agama kemanusiaan. Ini penting. Ya, bila disebut manusia, manusia ada perasaan. Ya, bila disebut manusia, dia ada keseniannya. Ya, dia ada seni yang halus dalam jiwanya. Tidak boleh dinafikan. Dia nakkan keseronokan, dia nak kegembiraan, dia tidak selamanya serius. Ya, dia tidak selamanya serius. Tahu keperluan manusia dan tuntutan yang diperlukan setiap manusia. Jadi Nabi boleh membaca apa kecenderungan orang-orang Ansar. Jadi Nabi cuba meraihkan kecenderungan itu, ya, asalkan tidak melampau batas, ya. Islam menyedari bahawa hati itu boleh bosan. Sebab itu kalau dalam bab memberikan tazkirah pun Nabi ada pesan, jangan terus-terusan memberikan tazkirah. Macam kita dengan anak-anak kita lah, ya tak? Kalau berterus-terusan pun tak boleh. Dia ada juga break. Kena ada juga masa kita pergi bawa dia makan angin, pergi bawa dia berhibur, ya tak? Kena ada juga. Itu kita style dia, ya. Selalu nyetuk dengan cucu boleh buat, tapi dengan anak tak apa mau. Ya tak? Macam dah tahu pula. Yalah, saya dah ada cucu, baru lagi lah cucu saya, ya tak? Baru 2 bulan lebih sikit, lain rasanya, ya, ada cucu ni, ya. Lambat benar dapat cucunya. Atau kahwin kemarin dah tobin, baru kahwin, ya tak? Jadi katanya hati boleh bosan, terus direct like that tak boleh. Mau tak mau kita kena ada masa-masa, ya tak, untuk maknanya berhibur. Sebagaimana halnya badan perlukan kerehatan. Tak ada berterusan je kerja, ya tak. Wa inna li badanika alaika haqqa, bagi badan kamu itu ada haknya. Ya, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ada waktu malam, ada waktu siang, ya, ada masa bekerja, ada masanya untuk berehat. Jadi Islam itu ada mizan. Ya, Islam itu ada timbangan, ada mizannya. Tak boleh seenaknya, ya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Jangan melampau dalam membuat timbangan-timbangan, ya, pertimbangan-pertimbangan. Maka Islam memperbolehkan bagi muslim, muslimahnya, musliminnya untuk mencari hiburan yang mubah. Mubah ni maknanya yang harus. Tak ada apa masalahnya untuk mencari hiburan yang harus dalam beberapa perayaan atau lainnya, seperti acara pernikahan. Jadi kita pun harus selektif dan kritikal melihat mana yang harus itu. Mestilah kita juga tidak terus lepas bebaskan begitu. Udah lagu ikan kaloi apa dibuat, ya tak? Ada satu majlis kahwin, dia mah ada karaoke, atau katanya moknya ikan kaloi, lagu bawang putih bawang merah, wahai ibuku si ikan kaloi, katanya, ya. Moknya ada depan tu nyerongin moknya. Kalau saya lah mok dia, saya sekeh kepalanya. Ada pula aku, kamu katakan kaloi pula. Pilihlah lagu lain ke, ya tak? Pilihlah lagu lain, ya tak? Lagu ikan kaloi, ya Allah. Jadi kita biarlah 2 dalam 1. Di saat kita berseni, kita juga berdakwah. Kita biarlah buat 2 dalam 1. Zaman sekarang ni begitu, ya tak? Di saat kita berseni, di saat itu kita berdakwah. Jadi carilah pasangan betul-betul. Ya tak? Carilah dalam lagu tu kan. Disuruh cari, tapi carilah pasangan yang betul-betul. Jadi di situlah maknanya kita kata bagaimana dalam kita berseronok itu, tapi dalam masa sama dakwah dapat dilaksanakan. Dua dalam 1, ya. Jadi dalam bab ini saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan,
pastikan DJ yang kita pilih itu DJ yang faham agama. Kalau tidak karang, ya Allah, terpelantin kepiah kita. Bukankah yang kenduri itu orang surau? Atau dibuatnya lagu itu, ya Allah. Jadi silap kita milih DJ. Cari DJ yang Islamik, DJ yang faham agama, diselang-seli dengan hadis, diselang-seli dengan pantun-pantun yang membawa pengajaran, diselang-seli dengan ayat Quran, diselang-seli dengan tazkirah. Cantik sungguh. Seronok kita menghadiri majlis perkahwinan seumpama itu. Ya, terasa pengisiannya, terasa pengisiannya. Jadi buat dua dalam satu. Dari sini kita dapati dalam wasiat pesanan yang ada di hadapan kita bahawa baginda SAW bertanya kepada Aisyah, apakah tidak ada hiburan yang baik bersamamu semua? Maknanya janganlah kenduri itu sunyi sepi. Tak sesuai dengan nature pernikahan. Ya, tabiat pernikahan ialah bersukaria. Sehingga kamu dapat memasukkan kegembiraan ke hati pengantin dan juga ke hadirin sekalian. Sebab idkhalus surur fi qalbi akhika sadaqah. Ya, Nabi kata memasukkan rasa gembira dalam hati saudara kamu adalah pahala. Idkhalus surur, kata Nabi, fi qalbi akhika sadaqah. Memasukkan rasa gembira dalam hati saudaramu adalah sedekah. Makna sedekah ialah berpahala. Begitu. Itu pasal kita ya pesan kalau pergi rumah orang tua-tua, jangan berlenggang je tangan kosong. Bawa lebuh tangan. Paling tidak bawa le tembikar. Ini udahlah bawa gerabak ramai anak. Lepas tu time orang nak makan pula tu. Tak pun tak dibawa. Harap. Harap. Tak mandang, meracun kata orang pari. Tak boleh rupa itu. Maknanya berhadiahlah, kata Nabi, tahabu. Bertukarlah hadiah, nescaya akan timbul kasih sayang ataupun bertambahnya kasih sayang. Tahabu, kata Nabi, bertukar hadiahlah, nescaya kamu akan menambahkan kasih sayang sesama kamu. Itu yang kita butuhkan, hadiah yang 5 mangkuk semerit tu. Orang ni bawa 5 mangkuk semerit, balas pula 7 mangkuk semerit. Tak ada apa masalah. Itu adat yang mustahsanah, adat yang dipandang baik. It's okay. Tak ada masalah. Tinggal lagi elok kita juga masukkan selain daripada makanan-makanan, sebenarnya bahan-bahan bacaan untuk pengantin, supaya maknanya dia nampak bahawa yang kekal itu adalah ilmu, sedangkan makanan itu sementara sahaja, sementara sahaja. Dan kalau boleh duit jangan bawa di depan, jangan tayang pada orang duit hantaran tu jangan tayang pada orang. Duit tu simpan dalam album. Yang nak ditayang itu ialah Al-Quran, supaya Al-Quran masuk dalam hati. Kalau duit ditayang, duit masuk dalam hati. Jadi kita kena ubah tradisi itu. Jangan dah rupa burung angsa je duit tu. Duit tu dah rupa burung angsa je rupa itu. Digobah dia mah. Tak usah rupa itu. Duit masukkan dalam album, simpan. Tayangkan Quran supaya masuk dalam hati. Jangan duit masuk dalam hati. Jadi katanya di situ untuk memasukkan kegembiraan ke hati pengantin. Seronoklah pengantin, meriah, kita raikan dia. Maka kata Nabi, memasukkan kegembiraan dalam hati saudaramu itu adalah sedekah. Idkhalus surur fi qalbi akhika sedekah. Memasukkan rasa gembira dalam hati saudara kamu itu adalah pahala sedekah. Islam membuat batasan. Ada the do's and the don'ts, supaya kekallah sebagai ahsani taqwim. Jangan sampai jatuh asfala safilin. Bila tak ada batasan, dia jadi asfala safilin, serendah-rendah martabat. Sebab benda yang tak ada batasan ini serendah martabat. Binatang-binatang yang tak ada batasan, maka martabatnya rendah. Manusia ini bukan asfala safilin. Manusia ini ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian, diletakkan akal di atas, perut di bawah.
Jadi maknanya dengan pendekatan bahawa buat batasan dan aturan supaya dapat dikekalkan ya humanity, dapat dikekalkan kemurnian, maknanya kata-kata ahsani taqwim yang harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim dan muslimah. Manusia harus memberikan hak kepada badannya berupa makanan, minuman, pakaian, istirahat dan hiburan yang mubah. Maknanya hiburan pun sebahagian daripada maknanya keperluan manusia. Tetapi bukanlah segala-galanya. Bukanlah hiburan itu is everything. No, bukan. Dia sebahagian sahaja. Ya, dia sebahagian sahaja. Jangan semuanya menjadi hiburan. Ya, ada benda yang perlu serius. Harus memberikan hak kepada setiap anggota keluarga. Ya, berupa perlakuan yang baik, muasyarah, ataupun dipanggil sebab wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Muasyarahlah, bergaullah dengan mereka secara yang ma'ruf, secara yang baik. Khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kamu ialah yang baik sungguh melayan keluarganya, dan akulah yang terbaik untuk dijadikan contoh melayani keluarga. Itu begitu Nabi, ya tak? Begitu Nabi dengan keluarga, masya-Allah. Ya, Nabi boleh buat kerja-kerja rumah, tak ada masalahnya. Tak timbul soal ego. Jangan tunggu siap je semua weh. Tak lah boleh nak masuk ke, tak lah boleh nak nyidai ke, takut no. Tidak. Nabi buat ya, Orang muslim harus melihat semua hak itu. Sebab fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Tunaikan setiap orang yang berhak akan haknya. Tunaikan setiap yang berhak itu akan haknya. Ya, kata Nabi, fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Berusaha melaksanakannya, memiliki hasrat untuk melaksanakan wasiat Nabi SAW. Jadi wasiat ini jangan tinggal wasiat, tetapi diaplikasikan dalam kehidupan kita, ya, supaya akhirnya kita kata bahawa dapat dirasai, ya, dapat dirasai, maknanya kesesuaian Islam itu, keindahan Islam itu dapat dirasakan. Ada seorang penyanyi Amerika, Jennifer Grutti saya tak ingat nama dia. Tapi dia dengar lagu Umi Kalsum. Lepas itu dia pergi ke Morocco, ya, dia menyanyi macam Umi Kalsum. Masuk pula pertandingan, dapat nombor 2. Tapi orang-orang di sana follow up, dedahkan kepada dia Islam. Akhirnya sekarang dah baca surah Ar-Rahman dengan suaranya yang merdu begitu. Ya salam. Tak? Suaranya memang sedap dah. Dia kira top di Amerika tu. Tak? Atau bila dia baca surah Ar-Rahman, tak tahu nak ngaburkan. Surah Ar-Rahman ni disebut sebagai arusul Quran, pengantin Quran. Quran ini ada umul Quran, ada qalbu Quran, ada arusul Quran. Quran ini ada jantungnya. Quran ini ada ibunya, umul Quran, Al-Fatihah. Quran ini ada jantungnya, qalbu Quran, Yasin. Quran ini ada arusul Quran, pengantinnya. Yang menyebabkan jin takjub dengan bacaan Nabi ialah surah Ar-Rahman lah. Inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rusydi. Kami dengar bacaan yang cukup menakjubkan, kata jin dalam surah Al-Jin. Ya tak? Jadi bayangkanlah Jennifer ni tadi, Jennifer Grutti ke apa nama tu, saya tak ingat. Dia baca surah Ar-Rahman dengan fasihnya. Dia nyanyi lagu Umi Kalsum tu dalam bahasa Arab. Sampai panelis juri kata, kamu ni Arab ke? No, I'm American, katanya. Well, idol cakap boleh cakap Perak pula. Well, itu saya lah, ya Allah, ya tuan-tuan. Dan saya nak ceritanya bahawa bagaimana kadang-kadang orang masuk Islam itu dengan pelbagai pintunya. La tadkhulu min babin wahidin wa dukhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan masuk dengan satu pintu, masuklah dengan pelbagai pintu-pintu. Jadi pintu seni pun juga boleh mengajak manusia kepada agama dengan ada batasan dan aturan-aturannya, iaitu membantu untuk menjayakan dakwah kita. Jadi insya-Allah saya rasa selebihnya tuan-tuan boleh baca di dalam kitab ini. Insya-Allah selepas ini kita akan masuk wasiat yang ke-13. Rasanya dah masuk waktu kan? Sudah ya?
InsyaAllah. Di mana yang baik datangnya daripada Allah, silap dan salah mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sahabat kita ni, Cik Usop kita ni ada bawa kalender katanya. Berapa? 5 ya? 5 ringgit ya? InsyaAllah. Untuk tahun depan lah, bukan tahun ni ya? Tahun depan insyaAllah. Cepat benar nyetok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.